2/12 yang lalu berkaitan dengan kaedah penetapan gaji permulaan yang disampaikan oleh Puan Siti Kusuma Tambung, Timbalan Pendaftar, Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf. Manakala siri kedua pula berkaitan kenaikan pangkat staf pentadbiran yang telah diadakan pada 24 hari bulan Disember 2020 oleh Puan Azliah Osman, Timbalan Pendaftar Kanan, Bahagian Kemajuan Kerjaya Pejabat Pendaftar. Untuk pagi ini kita akan mendengar taklimat berkaitan pengurusan pengambilan dan pelantikan staf dan akan disampaikan sekali lagi oleh Puan Siti Kusuma Tambung, Timbalan Pendaftar, Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf UiTM Shah Alam. Tidak asing lagi bagi kita, beliau merupakan staf yang sangat berpengalaman dalam pelantikan dan pengambilan staf di UiTM. Terima kasih Puan Anizah yang baru masuk. Assalamualaikum. Terima kasih kerana hadir. Sekarang partisipan kita telah meningkat kepada 210 orang. Alhamdulillah. Okey, untuk sebelum saya meneruskan sesi ini, saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk 3 perkara, iaitu OMG. Yang pertama O adalah offkan video ataupun kamera tuan-tuan. Yang kedua M, mutekan mikrofon. Yang ketiga menggunakan chat room. G, guna chat room untuk bertanya soalan selepas tamat sesi taklimat. Perkara-perkara ini kami minta supaya sesi ini akan berjalan dengan lancar dan suara penceramah dapat didengari dengan jelas dan ilmu tersebut dapat mudah dipahami oleh kita semua. Saya harap semua dapat memberikan perhatianlah kepada sesi taklimat yang akan dijalankan sebentar lagi. Okay, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Puan Siti Kusuma Tambung untuk memulakan sesi taklimat pada pagi ini. Dengan hormatnya, saya persilakan Puan Siti Kusuma. Khabar Puan Siti? Alhamdulillah sihat, terima kasih. Sila teruskan Puan Siti ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cik Zahurin atas sebagai moderator hari ini dan juga pengenalan pagi ini. Okay, saya tak naklah bagi mukadimah panjang sangat sebab kita ada dalam 1 jam sahaja untuk sesi pembentangan dan selepas tu kita buka untuk sesi soal jawab. So, boleh dengar suara saya dengan jelas Okey, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih. Terima kasih Aniza. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini dalam sesi perkongsian. Saya lebih suka kata perkongsian apa yang saya tahu mengenai proses ataupun pengurusan pengambilan dan pelantikan staf UiTM ni. Saya juga nak panjangkan terima kasih saya kepada Puan Alfina Bakar, pemangku pendaftar yang telah pun menginisiat menjadikan program upskill at BPD ni satu program ataupun acara yang dibuat secara berkala bagi membantu rakan-rakan semua di seluruh sistem untuk lebih mengenali proses-proses yang ada di pejabat pendaftar dan sama-sama kita menguruskan proses-proses yang sama di kampus masing-masing dengan lebih teratur supaya tidak ada lagi masalah-masalah yang berbangkit antara kita dan juga pengurusan proses di kampus. Okey, saya tak nak panjang lebarkan yang itu. Kita terus saja kita punya sharing session pagi ni. Sebab kata Encik Zahurin tadi, kita santai-santai saja sebab ini dah hujung tahun dah, hari terakhir di tahun 2020. So tahun insya-Allah panjang umur kita, esok kita dah masuk tahun 2021. Sekejap saja 1 tahun ni berlalu. Okey. Secara ringkasnya inilah roadmap urusan pengambilan staf sebenarnya di mana-mana saja di UiTM, di Shah Alam, di kampus Cawangan, dia prosesnya lebih kurang sama saja. Sepatutnya tidak ada perbezaan. Kalau ada pun sikit saja perbezaan mungkin So, saya berterima kasih kepada semua staf BPPS yang telah menyediakan slide ini untuk kegunaan bersama untuk semua. Boleh kita buat sharing session sebenarnya slide ni kita gunakan hari tu. Mohon Cik Nur Alina tu untuk saya tak boleh. Okey, terima kasih Cik Nur Alina. Okey, yang ini kita gunakan semasa kita punya pembentangan di ATC satu masa dahulu, tapi yang ini saya ambil pendekkan sahaja untuk proses pengambilan dan
pelantikan staf. Okay. So basically ataupun pada mulanya proses pengambilan ni bermula apabila BPPS menerima waran perjawatan daripada bahagian pembangunan organisasi atau ringkasnya BPO. So, bila kita terima waran perjawatan ni, kita akan buat iklan, kemudian kita adakan saringan selepas iklan tutup. Proses kedua itu temuduga, seterusnya selepas temuduga itu kita akan buat penetapan gaji dan semakan kelayakan. Yang ini yang penetapan gaji saya dah terangkan ataupun dah share hari itu awal Disember baru ni. Dan kemudiannya setelah selesai kita buat penetapan gaji dan semakan kelayakan, kita akan sediakan kertas kerja ataupun urus setiap akan sediakan kertas kerja untuk Majlis Sumber Manusia atau ringkasnya MSM. Yang ini proses sama saja ya, di Shah Alam ataupun di Cawangan ataupun di Fakulti Berekonomi. Kemudian kita akan dah selesai Majlis Sumber Manusia, dah ada keputusan temuduga telah pun di-endorse, mendapat kelulusan MSM, kemudian kita akan mula menyediakan surat-surat tawaran jawatan kepada calon berjaya dan juga surat pemakluman kepada calon-calon simpanan. Walau bagaimanapun kita tidak ada membuat pemakluman melalui surat kepada calon-calon yang tidak berjaya. Namun kalau di Shah Alam ni kita calon-calon boleh semak dalam website ataupun laman sesawang e-pengambilan yang masa mula-mula mohon hari tu. Dekat situ kita update lah mana-mana keputusan-keputusan yang telah kita laksanakan sepanjang proses pengambilan tu. Okey, yang seterusnya ialah calon menerima tawaran ataupun dia bagi maklum balasnya. Bila kita keluarkan surat tu, kita ada sertakan akuan penerimaan. So calon akan bagi maklum balas sama ada menerima jawatan berkenaan ataupun tidak. Biasanya kita di Shah Alam ini kita akan email dahulu surat tawaran dan kita minta calon tu untuk balas saja email tu berserta dengan surat akuan penerimaan sama ada terima atau tidak jawatan yang kita tawarkan. Dan seterusnya mereka akan menentukanlah ya tarikh-tarikh yang mereka pilih untuk melapor diri. Dalam surat kita nyatakan kalau untuk jawatan pentadbiran kita akan nyatakanlah 1 atau 16 hari bulan. Kiranya 1 atau 16 hari bulan tu jatuh pada hari cuti, Sabtu Ahad ataupun cuti umum yang lain, maka hari berikutnya itu adalah hari kita melapor diri. So tapi untuk jawatan akademik atau jawatan pensyarah, calon yang melapor diri itu boleh melapor pada bila-bila masa, maksud saya pada bila-bila hari, tarikh, tapi perlu hadir jam 8 pagi lah sebab ikut standard hours kita bekerja 8.5 kan. So pukul 8 pagi. So biasanya bila mereka lapor diri, contohnya selepas pukul 12, so kita akan ambil tarikh lapor diri itu pada the next day tu. Ya, sebab pengiraan gaji itu dah bermula pada tarikh lapor diri. So tak wajar lah kalau kita terima lapor diri kalau mereka tu datang lewat. Okey? Okey, seterusnya. Saya dah tak boleh nak ni tadi ada dia cuba. Ya. Alright, proses pengambilan. Tak maaf ada gangguan tadi sikit tadi. Sendiri je kat bilik ni. Okey, proses pengambilan. Ini dia contoh surat daripada BPO berkenaan dengan waran perjawatan yang diluluskan. Biasa dalam bentuk beginilah ya, BPO akan keluarkan surat makluman kepada sama ada kepada BPPS ataupun kepada kampus Cawangan. Inilah dia catatan yang diberikan yang diberikan oleh BPO. So kita akan based on waran perjawatan ni kita akan buat iklan. Namun demikian, kalau di Shah Alam ini biasanya sebab kami ada keperluan untuk mengisi ataupun membuat laporan kepada BPO dalam tempoh 3 bulan selepas waran perjawatan ataupun kelulusan pengisian yang diberikan. Jadi di BPS biasanya awal tahun kita akan lihat dahulu jawatan isi kosong JIK bersama-sama dengan BPO. Apakah jawatan-jawatan yang
yang masih yang perlu diisi ya sebelum ataupun jawatan-jawatan yang senar-senar jawatan yang dihantar ke JPA untuk kelulusan pengisian. So daripada situ kita akan buat kata orang tu forecasting ataupun anggaran ataupun unjuran ya, apakah jawatan-jawatan, berapakah jawatan yang kosong dan sebagainya. So daripada situ kita akan mula mendraft iklan ya. Maksudnya proses itu berlangsung lebih awal daripada kelulusan pengisian diterima. So jawatan-jawatan yang memang biasanya akan berlaku keputusan sebab JIK ni dia datang daripada contohnya yang akan bersara ya. Yang meletak jawatan kita tak tahu kan, tak boleh nak gambarkan, yang meninggal dunia pun kita tak boleh nak jangka. So kita ambil daripada data-data yang akan bersara, data-data yang kelulusan, kenaikan pangkat. So daripada situ kita akan dapatlah jumlah jawatan ataupun jawatan-jawatan yang boleh kita iklankan lebih awal sebelum warrant ataupun kelulusan pengisian ini kami terima daripada BPO. Tapi biasanya di kampus Cawangan mereka akan buat selepas menerima kelulusan pengisian. Sebab di Cawangan jumlahnya lebih kecil berbanding yang ditangani ataupun dibuat di Shah Alam ni. So kita perlu lebih proaktif lah dalam membuat kita punya perancangan di BPPS. Okey, iklan kekosongan jawatan kita akan siarkan ataupun kita akan hebahkan melalui akhbar utama. Sekarang ni utusan dah tak ada, so kita masuk basically dalam berita harian lah ya. Kemudian kita ada juga buat hebahan melalui web, laman web kita, web UiTM. Dan juga melalui media-media sosial seperti Facebook rasmi UiTM ya, dan kemudian kita viralkan melalui WhatsApp ya, aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Okey, ini adalah merupakan kita punya e-pengambilan ya, untuk contoh e-pengambilan yang digunakan di BPPS ataupun di Shah Alam untuk iklan dan juga permohonan secara dalam talian. Kita dah lama dah gunakan iklan secara dalam talian ni. Ini bagi mengelakkan ataupun mengurangkan proses-proses handling dokumen secara manual. So kita gunakan sistem. So, sekarang ni semua dah guna sistem saja ya, dah gunakan semua dalam talian. Ada juga ya benda positifnya dah bila berlakunya pandemik COVID-19 ni, apabila semua urusan iklan, saringan, semua juga kita laksanakan dalam talian. So banyak kos-kos yang kita dapat kurangkan ya. Banyak ya. Alright, saringan pula saringan selepas kita iklan, selesai kita tahu iklan, biasanya iklan kita buka 2 minggu. 2 minggu bagi membolehkan bakal-bakal ataupun pemohon-pemohon membuat mengisi borang secara dalam talian. Sebab kalau di BPPS kita ada kenakan sedikit bayaran RM10 untuk memohon jawatan. Pemohon perlu membeli nombor PIN tersebut di Bank Simpanan Nasional dan boleh buat permohonan melalui dalam talian setelah ada nombor PIN berkenaan. So 2 minggu dah saya rasa cukup ya, kami rasa cukup memadai 2 minggu tu untuk mereka membuat permohonan ya. So selepas selesai tutup iklan lepas 2 minggu tu kita mula buat saringan. Tapi yang penjadualan tu dah berlangsung dah di pihak BPS kita dah langsungkan, dah ada gancat dan sebagainya. So kita tutup, lepas tu kita akan analisa permohonan dan sebagainya. Lepas tu kita dalam tempoh 2 minggu kita akan mula buat proses saringan dan kita panggil lah ya PTJ berkenaan ataupun ketua-ketua skim untuk membuat saringan. Mula-mula kita dah buat secara dalam talian melalui sistem bantuan daripada Jabatan Info Struktur. Kita buat saringan awal, kita saring mana-mana calon-calon yang menepati kehendak ataupun kelayakan skim perkhidmatan sahaja. Lepas tu baru kita panggil PTJ ataupun ketua skim untuk buat saringan mengikut parameter pentadbiran ataupun kriteria yang ditetapkan oleh PTJ ataupun ketua skim. Okey. Contohnya yang kita kata tadi ikut skim tu ini warga negara Malaysia tidak kurang 18 tahun. Ini kita dah siap dah.
sistem kita akan minta Jabatan Infrastruktur untuk bantu kita tapis dahulu. Calon-calon ni menepati syarat-syarat wajib. Warga negara Malaysia, umur 18 tahun dan ke atas, ya, dan juga mengikut keperluan skim. Kalau contohnya ini pengawal keselamatan KP11, so dia punya kelayakan masuk adalah menggunakan PT3, PMR ataupun SRP. So kita minta lah infrastruktur untuk tengok untuk saring dahulu di sini. Right? Ini kalau pemandu kemahiran. So kita nak tengok dia ada tak ni lesen D, lesen E, F, G dan sebagainya. Okey. Iklan saringan. Ini adalah saringan semakan kelayakan. Semakan kelayakan. Yang ini saya mohonlah mana-mana pegawai yang melaksanakan proses pengambilan sama ada di BPS ataupun di kampus cawangan untuk membaca bersekali bersama dengan skim perkhidmatan. Sebab dia tak sebut dalam skim perkhidmatan, ya. Dia sebut dalam PP 1 2016. Dia ada sebut dekat situ. Saya lampiran lampiran 3. Di situ dia sebut apa dia kelayakan-kelayakan yang perlu dibaca bersama dengan skim. Contohnya macam tadi saya kata KP11, dia masuk dengan PMR. PMR mulai 1993. Bacaan dia ialah perlu memperolehi sekurang-kurangnya grade D dalam 5 mata pelajaran termasuk bahasa Melayu dan matematik. Walau bagaimanapun, bagi skim-skim perkhidmatan yang mensyaratkan kepujian dalam mata pelajaran tertentu seperti bahasa Melayu, calon hendaklah memperoleh sekurang-kurangnya grade C. So tak banyak skim yang membenarkan bahasa Melayu ni kurang pada grade C. Boleh dikatakan 99% ataupun 98% yang skim yang digunakan di UiTM ni memerlukan calon memperoleh sekurang-kurangnya grade C. Even pensyarah pun sama, perlu bahasa Melayu grade C ataupun kepujian, ya. Sekurang-kurangnya, bukan grade C, ya, sekurang-kurangnya grade C. Nanti kan salah faham pula. Yang lain tak apa. So macam contoh tadi, KP11 dia ada keperluan untuk matematik, grade C juga. Grade D. So kita kena tengok, baca bersekali, ya. Skim perkhidmatan baca bersekali dengan semakan kelayakan untuk grade-grade ataupun jawatan-jawatan pada grade biasanya 11, 19, 29 kena baca bersekali, ya, untuk PT3. Kalau grade 11, kalau 19 kena baca SPM-nya, ya. Kalau grade 29 kena baca STPM-nya dan juga STAM. Dia ada, ya. Ada dia punya bacaan dia. Kalau STAM tu dia kena, tapi secara mudahnya kalau STAM tu dia ada grade makbul kan, makbul, jahit jidan, mumtaz kan. Tapi kalau semuanya mumtaz tu insya-Allah lah bolehlah kita lantik. Tapi kena semak juga. Takut kita tersilap baca. Okey? Untuk diploma dan juga degree ataupun sarjana muda, kita perlu lihat semak pengiktirafan kelayakan. Boleh kita semak di website NQA ataupun di website e-Sisraf. Yang itu kita tengok sama ada dia punya kelayakan itu diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia ataupun MQA untuk kita lantik ke dalam perkhidmatan awam. Kalau e-Sisraf tu dia sebut untuk pelantikan awam. Kalau di kat MQA tu dia tak sebut. Dia sebut pengiktirafan kepada diploma atau lulusan pendidikan. Kalau ada pengiktirafan tak ada masalah. Kita boleh lantik. Biasanya kita semak syarat jawatan ada ramai di universiti atau kolej lah. So kita tak nak nanti kita latih orang yang tidak kolej-kolej atau universiti yang tidak dikira dia punya diploma kejuruteraan tu, ya. So, untuk asas saringan pensyarah, dia perlu ada CGPA 3.0 ya minimum. Dengan memiliki ijazah pertama CGPA 3, sarjana 3.0.
ijazah pertama ataupun degree tu pun 3.0. Itu yang telah ditetapkan oleh universiti. Mengutamakan bidang teras dan bahagian pentadbiran hendaklah memastikan bidang calon adalah sesuai. Jangan ambil calon-calon yang bidang mengajarnya lain, dia punya kelulusannya lain. Macam kita dapat dokumen daripada kita semak pula. Tengok tak kena pula. Tak kena dia punya bidang pelajaran dan bidang teras. Bidang teras ni maksudnya kalau degree dia tu finance, master ni biarlah finance. Kalau itu biarlah berkenaan dengan finance. Itu kita utamakan bidang teras. Janganlah jauh sangat lah. Kalau tu jangan jauh sangat. Dia punya tu dengan apa yang dia ajar. Okay. Melayu tu jadi sekurang-kurangnya kalau itu rendang lantik di M51 yang mana mereka takut ada lagi. Kita punya ramai lagi kita punya pensyarah yang mempunyai PhD. So kita akan mengurangkan jugalah basically kos untuk kita ataupun masa untuk kita hantar kita punya pensyarah sambung belajar, sambung PhD. Alright, proses senarai pendek kita akan tak sabar sangkut-sangkut je. Okey, saya pun tak pasti kenapa sebab kalau ikutkan saya punya ni line okey full bar. Saya gunakan wifi UiTM, alhamdulillah pagi ni full bar, tak ada masalah. Saya tak pasti. Kalau ada saya minta maaf banyak-banyak. Okey, proses senarai pendek menyediakan big sheet shortlisting. Kalau di BPS ni kita akan sediakan big sheet untuk shortlisting. Borang serahan dokumen kepada PTJ. Bila mereka ambil dokumen ataupun big sheet berkenaan, dia perlu ada pengesahan ya. Borang pemakluman, borang penetapan kriteria sebab kita tak nak ada isu berbangkit. Maksudnya satu kriteria dia apa? Umur 30 contoh ya. Tinggal di mana tu. Okay, ada kita sertakan senarai berjaya, senarai pendek tu borang perisahan kepentingan. Ini borang perisahan kepentingan ni perlu diisi oleh pegawai yang membuat saringan tu. Okey, ini secara pendeknya proses temuduga. Okey, terima senarai berjaya untuk proses temuduga, terima senarai berjaya. Lepas tu kita akan tetapkan tarikh, BPS akan tetapkan tarikh temuduga peringkat pertama dan kedua sekiranya perlu ada peringkat pertama. Tak ada yang tak perlu peringkat pertama, kita terus je pergi peringkat kedua. Lepas tu kita adakan jadual dan surat jemputan kepada panel. Pemakluman melalui email dan SMS kepada calon untuk dipanggil temuduga. Ini biasanya kita buat paling lambat pun 7 hari sebelum temuduga. 7 hari sebelum temuduga kita dah hantar SMS dan juga email kepada calon-calon berjaya dipanggil temuduga. Pada masa yang sama di BPPS kita akan sediakan fail temuduga peringkat pertama dan juga fail untuk mock teaching bagi pensyarah lah. Ya. Kemudian di pelaksanaan temuduga peringkat pertama sama ada di PTJ ataupun di fakulti. Kemudian bila dah selesai pada hari penaan kita terima keputusan. Kalau macam pentadbiran ni pada hari yang itu juga the next day tu kita dah panggil untuk temuduga kedua. So hari yang sama petang ke malam tu staff BPS akan maklumkanlah kepada calon yang berjaya melalui email dan juga SMS. Biasanya kita call juga. Kita takutkan nanti ada yang tak baca SMS, ada yang tak baca, tak buka email kan. Pada masa yang sama di BPS kita akan sediakan fail temuduga peringkat kedua. Ini adalah big sheet je dan sebagainya kan. Okey, lepas tu pelaksanaan peringkat kedua dan seterusnya dah selesai, kita akan sediakan minit temuduga dan kertas kerja MSM. Dan biasanya pada hari yang sama atau the next day tu kita dah hantar nama-nama untuk lapisan keselamatan menggunakan sistem e-tapis. Right? Okay, panel temuduga kalau mana yang masih tak jelas ataupun tak pasti siapakah panel temuduga. Dia kalau di fakulti autonomi bagi temuduga akademik, PNP akademik,
Pengurusinya kena ada dekan, ahlinya 2 orang timbalan dekan, usahanya adalah EO ataupun AR di bahagian pentadbiran, fakulti bahagian pentadbiran. Okay, kalau di kampus Sawangan tu, panel temuduga bagi akademik, perlu ada pengurusinya rektor atau profesor yang dilantik, ahlinya timbalan rektor, dekan atau wakil fakulti, dan juga seterusnya daripada EO ataupun AR bahagian pentadbiran kampus Sawangan. Okey, panel terduga bagi kumpulan pentadbiran untuk pentadbiran, perlu ada rektor atau timbalan rektor, ahlinya timbalan rektor, ketua bahagian pentadbiran atau wakil PNP, ketua bahagian kewangan. Yang ini sama kalau di Shah Alam pun sama. Kalau Shah Alam pengurusinya dia ikut sama ada pelaksana tu grade 11, 19, 29 tu ada ya timbalan ada bermula dengan AR. Kalau untuk N, AR, kalau bendahari itu daripada penolong bendahari ke yang tertinggi lah. Usahanya adalah EO dan juga ataupun AR di bahagian pentadbiran kampus Sawangan. Kalau di sini BPPS lah, kalau satu pada masa yang sama banyak board, kita akan minta bantuan BPO biasanya lah untuk bantu kita jadi usaha. Okey. Saya dah nampak ada soalan-soalan masuk, nanti kita tengok soalan kemudian ya. Alright, okay. Kod merah. Apa itu kod merah? Kod merah ni kita ada satu panduan ya. Satu panduan pengurusan bagaimana individu-individu yang mempunyai ataupun yang menguruskan ya kertas soalan, menguruskan proses-proses pengambilan dan pelantikan ni, mereka perlu declare lah kalau mana-mana ada pemohon atau mereka sendiri memohon jawatan tu, dia tak boleh terlibat. Maksud tak boleh tengok, tak boleh nampak langsung ya apa dia, siapa yang dipilih, siapa yang dapat dipanggil temuduga, apa semua tu dia tak boleh tengok. So dia kena declare lah. Di kampus Sawangan kita harap buat perkara yang sama ya. Sebab ini bagi memastikan tidak ketelusan dan tidak ada isu berbangkit ya, integriti. Definisi hubungan kekeluargaan tu. Siapa dia? Kita diri sendiri, suami, isteri, anak, adik-beradik, adik ipar kita, anak saudara kita ya. Itu semua kena declare. Alright. Siapa perlu tanda tangan borang untuk isytiharan kepentingan? Yang ni tadi saya sebut mula. Satu, orang yang perlu tanda tangan isytiharan kepentingan ni orang yang buat shortlisting, orang yang ataupun individu yang dilantik sebagai panel temuduga, semua tu perlu isytihar kepentingan. Maksudnya bila kita dah ikrar ni patut kita janji ya. Isytihar tu dia janji. Janji tak bocorkan, tak siarkan, tak sampaikan secara lisan atau bertulis mana-mana maklumat berkaitan urusan pengambilan dan penempatan staf ni. Yalah, kita dah nampak kan, dia ni contohnya kita membuat pengurusan pengambilan ni, kita dah tahu, dia ni calon berjaya, dia ni calon simpanan, dia ni. So kita dah ikrar, dah janji pada diri kita tak share dengan orang. Patutnya kita kena tutup mulut, dah tak boleh cerita sesiapa pun. Dengan sleeping partner pun tak boleh cerita, lagi tak boleh. Itu satu tanggungjawab kita. Kadang-kadang kita rasa macam excited nak cakap dengan orang, excited ni, dah tahu dah. Tapi tak boleh kita kena simpan, itu rahsia. Right? Itu selesai sudah kita punya proses pengambilan secara ringkasnya. Kemudian kita pergi pelantikan staf. Okay? Sepatutnya lepas proses tadi tu ada kan tadi penetapan gaji permulaan itu kita dah bincang, dah share hari tu. So kita terus pergi pelantikan staf. Alright. Apa dia proses penyediaan surat tawaran tu? Mula dengan terima petikan MSM. Terima petikan MSM daripada urus setia MSM. Kemudian kita semak juga, tadi kan kita dah buat kan, saya kata sehari pada hari yang sama atau sehari selepas tu kita dah buat e-tapis dah hantar nama kepada e-tapis. Lepas tu kita semak, lepas seperti mana yang nyatakan dan pilih pendaftar bilangan 23/2019. Lantikan boleh dibuat sekiranya keputusan e-tapis tidak terima dalam tempoh 2 minggu, kecuali bagi jawatan-jawatan tertentu, iaitu jawatan-jawatan CP, pemandu dan juga pensyarah bukan warga negara.
Sebab itulah kita nak cepat kan. So sebab tu saya kata lepas temu 2 je, petang tu, malam tu ataupun besok pagi-pagi kita dah hantar dah submit dah kita punya nama-nama calon berjaya, calon simpanan tu melalui e-tapis. Sebab lepas 2 minggu, nanti kalau terlambat, kita kena tunggu yang 2 minggu tu baru kita boleh tawar. Right? Kalau untuk lantikan, saya suka nak ingatkanlah mana-mana rakan-rakan di kampus Cawangan, buat masa sekarang ini kita tak ada lagi turun kuasa kepada kampus Cawangan untuk buat lantikan kontrak. Semua lantikan kontrak OS 29,000 akan dilaksanakan di BBPS. Sama ada akademik ke, pentadbiran ke, tetap di BBPS ya. So, bila dah selesai semua ni, dah terima petikan minit, dah dapat utusan e-tapis, hantar dokumen lengkap tu ke BBPS untuk kita proses surat tawaran. Jangan lambat-lambat. Bila lambat sampai kat kami nak buat surat, BPS nak buat surat, nanti jadi lambat juga ya. So, pastikan dokumen lengkap untuk tujuan surat tawaran ikut keputusan MSM tu. Alright. Lepas tu kita sediakan surat tawaran untuk ditandatangani oleh kalau kita dia ada ikut grade dia ikut di mana surat tawaran tu kita keluarkan. Kalau di Shah Alam dan Fakulti Ekonomi, pendaftar akan buat tanda tangan surat untuk pentadbiran grade 41 dan ke atas, dan Ketua Jabatan JPSM akan tanda tangan surat-surat tawaran 29 dan ke bawah. Okay, lantikan di Cawangan ditandatangani oleh rektor kampus. Untuk pensyarah semua ditandatangani oleh pendaftar. Ya, surat tawaran. Lepas tu kita akan maklumkanlah surat tawaran ataupun maklum mula macam saya sebut tadi, kita maklumkan melalui email. Kita hantar email dulu pemakluman awal, lepas tu pada masa sama kita keluarkan surat tawaran. So at least calon dah tahu awal yang dia dah berjaya, yang dia dah boleh maklum pada kita dalam tempoh 14 hari tu sama ada terima atau tidak. So kita boleh dah buat proses seterusnya. Kalau terima, kita akan sediakanlah perkara-perkara berkenaan bila mereka nak lapor diri tu. Kalau mereka tak terima, maka kita akan start balik proses buat gaji, buat surat tawaran kepada calon-calon simpanan tadi. Okey? Okey, mengenai e-tapis ataupun pelaksanaan tapisan keselamatan bagi staf akademik dan pentadbiran lantikan tetap kontrak UiTM. Ini kita boleh rujuk perkilian pendaftar bilangan 23 tahun 2019. Berikut adalah rujukan-rujukan yang kita jadikan sebagai panduan semasa kita buat dasar pelaksanaan tapisan tu. Kemudian tanggungjawab bahagian pentadbiran melaksanakan semakan melalui sistem e-tapis yang saya kata tu tapisan keutuhan. Selepas menduga kita hantar nama kat e-tapis. Kemudian sekiranya maklumat tapisan tidak dipenuhi dalam tempoh 14 hari, kita masih boleh terus keluarkan surat tawaran kecuali bagi skim-skim perkhidmatan keselamatan pertahanan KP, skim perkhidmatan kemahiran pemandu dan juga pensyarah lantikan kontrak. Saya maklum mengenai sekarang kita ada isu dengan e-tapis. Kami maklum, kami telah pun memaklumkan kepada empunyanya SPA dan kita akan susul, sebelum ni kita email, kita call so kita akan susul dengan surat pula untuk mengetahui apakah sebenarnya yang telah berjadi kepada sistem e-tapis ni. Kita maklum, BPS maklum kat kami pun menghadapi masalah yang sama di sini. Alright, jangan bimbang, kami cuba bukan tak cuba, kami dah pun memaklumkan kepada SPA yang punya sistem berkenaan masalah yang kita hadapi. InsyaAllah, saya harap lepas kita hantar surat ke usaha bahagian berkenaan, kita dapatlah overcome yang masalah pasal e-tapis ni. Sekiranya ada perkara-perkara lain yang berbangkit, saya pasti nanti DBPS akan ambil tindakan yang lain berbeza. Mungkin kita akan angkat semula ke MSM dan sebagainya. Alright. Manakala tanggungjawab pegawai baharu perlu mengisi maklumat. Ini kita dah nyatakan dalam surat tawaran. Perlu buat isi permohonan e-vetting dalam tempoh 30 hari. Dan kita dah panjangkan tapisan keselamatan ni untuk tujuan pengesahan ke dalam perkhidmatan atau pengesahan ke dalam jawatan. So,
kita harap semua staf baharu ataupun yang baru lantik ataupun staf yang dilantik ke jawatan yang lain ataupun ke jawatan yang baharu, silalah buat dalam tempoh 30 hari isi borang e-vetting ni supaya kita tak ada masalah bila kita nak sah jawatan nanti. Jangan besok dah 2 tahun, 3 tahun kita tengok kita tidak buat. Masa tu nanti ambil masa sebab e-vetting ambil masa kadang-kadang boleh mencecah hingga 6 bulan. Semakan oleh pihak CGSO tu. So buat cepat-cepat. Okey. Peringatannya kalau sekiranya lepas dilantik gagal ataupun kalau sebelum dilantik kita tak, kalau yang kita buat e-tapis tu kalau dia ada masalah dengan tapisan keselamatan dia, kita tak keluarkan surat tawaran Kalau yang dah dilantik kemudian dia e-tapis gagal, ada masalah dengan dia punya semakan tapisan keselamatan, maka pegawai berkenaan boleh ditamatkan perkhidmatan. Boleh tamatkan perkhidmatan jika masih belum disahkan dia punya klausa penamatan dalam surat lantikan itulah 30 hari, 30 hari dan sebagainya. So bagi pegawai yang telah disahkan jawatan, proses penamatan hendaklah mematuhi prosedur di bawah Akta Badan-Badan Berkanun Tata Tertib dan Sercas tahun 2000, Akta 69. So kita pastikanlah sebab kita ni penjawat awam. So kita tak boleh lah. Tapi keselamatan ni dia meliputi semua jenayah, sabotaj, espionage. Macam tu semua dia akan semak pihak kami dimaklumkan oleh pihak CGSO, mereka akan semak dengan Polis Raja Malaysia, dengan mahkamah itu kita pernah ada kes ke jenayah, espionage, sabotaj, tak bersih. Tu kita dah sebagai pejabat tahulah benda-benda perkara-perkara itu kan tak boleh buat kalau ada sangkut di situ. Lapisan keselamatan dia ada kasar dan halus, kita boleh ditamatkan. Right? So berhati-hati bila kita mengeluarkan statement ke dan sebagainya ataupun aktiviti-aktiviti kita. Kadang-kadang kita tak perasan statement-statement kita di media sosial biasanya selalunya. Ini dah kurang sikit lah pada satu masa yang dahulu tu. Puan Afina pun pernah sebut, saya ingat lagi Puan Afina pernah sebut dalam mesyuarat AR tak silap saya, berkenaan isu statement ataupun komen-komen di media sosial ni. Kita perlu berhati-hati Kadang-kadang kita tak perasan kita komen suka-suka hati kita je So kita sebagai pelajar awam, kita adalah tertakluk kepada akal-akal tertentu. Okey, ini contoh surat tawaran. Surat tawaran, kita ada sebutlah jawatan apa. Ni nomenklatur biasa kita guna. UiTM contohnya penolong daftar, pegawai eksekutif. Tapi skip perkhidmatannya berbeza. Skip perkhidmatannya kalau penolong daftar tu pegawai takbir. Kalau pegawai eksekutif tu penolong pegawai takbir. Alright? So ini kena pemunya proses di cawangan kena maklumlah perkara ni Lepas tu allowance yang diterima. Yang layak diterima. Contohnya sebagai jawatan pembantu takbir kewangan. Apa dia? Bayaran insentif tugas kewangan sebanyak RM40. Contoh. Alright. Kemudian allowance layak terima oleh seseorang pegawai perkhidmatan awam bertukar wilayah. Contohnya kalau dia Sabah Sarawak bertugas di sini, dia akan dapat bayaran insentif wilayah. Yang ini kita masukkan dalam surat tawaran siap-siap. Bila kita tengok dia punya surat atau sijil kelahiran tu, dia memang sijil kelahiran, dia memang ibu bapanya pemasakin ataupun orang daripada Sabah Sarawak, maka kita akan terus nyatakan dalam surat tawaran. Sebab tu penting kita minta tu surat sijil lahir tu. So jangan ada yang beranggapan. Kenapa kita minta dokumen-dokumen, ada sebabnya. Tak boleh anggap-anggap ni. Kita nak tengok betul tak ibu bapa perempuan ni orang Sabah, orang Sarawak. So kita nak tengok, kalau tak layak. Kalau dia duduk di Sabah, Sarawak tapi dia bukannya orang Sabah Sarawak, dia tak layak lah BIW macam tu kalau dia bertugas di Semenanjung. Untuk EPW dia kena mohon. Allowance perumahan wilayah kena mohon kita tak nyatakan dalam surat tawaran, kena mohon. Kalau tidak kita akan bagi imbuhan tetap perumahan seperti biasa. Alright. Allowance yang layak diterima oleh jururawat ataupun contohnya pegawai perubatan ataupun contohnya pensyarah apa yang dapat pensyarah bidang kejuruteraan dia dapat bayaran insentif
perkhidmatan kritikal. Dia ada percentage dia. Kalau jururawat ni 15%. Kalau contohnya MA, Medical Assistant, menolong pegawai perubatan, dia dapat 10% daripada gaji pokok. So ini kena jelas. Ini ada dia punya perkediling, dia ada dia punya surat-surat edaran dan sebagainya. So boleh rujuk. Boleh rujuk. Okey, inilah borang-borang yang dilepaskan untuk lantikan staf pentadbiran tetap dan kontrak. Yang ini ya. Ini senarai SEMA ada, lepas tu borang biodata peribadi, borang akta rahsia rasmi, borang gaji, borang pemeriksaan kesihatan. Okey, saya suka nak ingatkan, borang pemeriksaan kesihatan ni ada dua. Ada satu lampiran A, satu lampiran B. Dia kena isi salah satu saja. Jangan salah je. Salah satu, betul. Jangan salah. Lampiran A adalah untuk calon yang bukan dalam perkhidmatan UiTM. Maksudnya calon luar. Calon luar ataupun calon luar lah ya. So kena isi lampiran A. Jangan salah ya. Kemudian yang untuk lampiran A tu mana-mana pegawai yang memang berkhidmat dalam UiTM sama ada dia kontrak ataupun tetap. Tetap tu maksudnya dulu dia EO. Sekarang ni dia ditawarkan jawatan AR. So dia kena isi lampiran B. Lampiran B. Saya harap pegawai-pegawai yang melaksanakan proses di cawangan tu tolong ambil maklum yang ini ada perbezaan ni lampiran A dan lampiran B. Okey? Jangan salah bila sampai kat kita, salah kita minta diisi borang yang baru. Nanti kalau lambat proses jangan marah BPPS ya. Kita ikut peraturan. Okey, borang lembaga hasil, borang maklumat perkhidmatan lepas, borang akuan sumpah, borang pengisian harta dan liability, borang aku janji. Isi harta dengan liability ni sebenarnya borang untuk unit integrity. Tapi kita bagi sekali lah masa calon tu sebab dia kena buat dalam tempoh 30 hari kan. Kita bantu unit integrity, kita bagi dekat calon baru. Nanti yang dua borang ni kalau kampus cawangan jangan hantar kat BPPS. Majukan terus ke unit integrity pada ketua unit integrity. Tak perlu hantar ke BPPS. Yang borang-borang lain tu hantar ke BPS. Semua borang perlu dilengkapkan dan isi dengan betul. Terutamanya borang pemeriksaan kesihatan yang sebut tadi lah, lampiran A, lampiran B, borang akuan sumpah belum hadir melapor diri ataupun di BPS ataupun di kampus cawangan InsyaAllah kat BPS ni kita semak masa hari lapor diri tu kita akan semak semua. Ikut ke tak ikut dia punya yang kita perlukan. Kalau tak ikut, kita minta dia, biasanya kita minta diisi lah. Kalau borang-borang tak lengkap tu kita minta diisi. Tapi kalau contohnya dia tak buat pemeriksaan kesihatan, memang kita tak terimalah lapor diri dia. Kita kata, you pergi buat dulu, selesaikan, nanti you datang. Dua perkara, dua borang yang perlu atau wajib, wajib lengkap semasa melapor diri adalah borang akuan sumpah dan borang pemeriksaan kesihatan. Kalau dua borang ni tak lengkap, tolong jangan terima lapor diri. Tolong jangan terima lapor diri. Borang yang lain kita tak apa, kita isi. Yang dua perkara ni tak bagi. Jadi pemeriksaan doktor ni nak pergi juga. Sudah. Kalau contohnya dia juga kita tengok masalah semak. Bila dia berkenaan, maksudnya dia ada 1 hari bulan 6. Tapi borang pemeriksaan doktor dan juga akuan sumpah tu 10 hari bulan 6. So kita terima lapor diri pada 10 hari bulan 6. Kita tak terima 1 bulan 6. So kita nak ingatkan lah. Right. Ini untuk proses lantikan semula staff secara kontrak. Kita minta lah bantuan rayu pada semua rakan-rakan di cawangan. Kalau boleh tu difakulti. Kalau boleh tu tolong hantar 3 bulan lebih awal. 3 bulan tu dah kira lambat dah tu. Lebih awal. Tapi jangan terlalu awal. 6 bulan, 5 bulan. 3 bulan tu dah paling lambat lah tu kiranya. 3 bulan kena hantar dah. Sampai dekat BPS ni 3 bulan sebelum kontrak tamat. Sebab kita nak kena buat semakan dulu dengan BPO. Nak buat semakan. Lepas tu kita nak bawa masuk MSM. MSM kan kita tahu kan 1 bulan buat masa sekarang ni setiap bulan ada. Setiap bulan ada buat masa sekarang ni.
Tapi still kalau dah melepasi tarikh MSM tu, kita nak kena bawa tunggu MSM yang hadapannya, yang bulan depannya. So dia akan melewatkan. Sebab kita tak nak nanti kita lambat dapat MSM, jadi tidak cantik pula. Tempoh yang kita nak bagi pemakluman kepada pegawai kontrak kita tu kurang dari 1 bulan. Kesian ya. Kita kena letak juga diri kita dalam kasut mereka. Macam mana nak cari kerja dalam tempoh kurang dari sebulan. So benda-benda ni kita kena sentiasa letakkan diri kita lah dalam kasut-kasut rakan-rakan kita yang lain tu. So sila pastikan pentadbiran di kampus dan cawangan majukan kepada pihak kami at least 3 bulan. 3 bulan. Biasanya kalau pihak kami akan hantar pemakluman lah. Kalau kami tak terima dalam tempoh 3 bulan tu, sebelum tamat tu kita akan hantar email. Biasanya macam tu. Pemakluman kepada penama, pemakluman kepada pentadbiran. Tak, bukan apa kita takut terlepas pandang. So sepatutnya kena ada jugalah data-data tu dengan kita supaya kita mudah untuk membuat pemantauan. Right? Dia proses sama juga macam tadi dalam ini bukan dan kita majukan lah melalui email. Mula-mula email, lepas tu kita susul dengan laju ni satu juga kadang-kadang calon dia bagi alamat yang saya tak pastilah kenapa, selalu je kami dapat return. So bila kita call, dia minta kita hantar semula. Saya kata, tak boleh lah hantar, kos kepada UiTM lah pula. Nak hantar sekarang ni, kalau satu dokumen saya rasa paling murah pun RM7 kot kos laju kos juga Okay, selesai yang tadi tu pelantikan, lepas tu kita proses yang terakhir itu proses sapu diri staf baru. Ni dia ringkasnya. Staf baru lapu diri kalau di cawangan sebenarnya semak tu borang semak tu kita dah ada bagi template dia kan. Bila hantar tu tolong tanda tangan. Pegawai kat bawah tu ada kan ruangan tanda tangan pegawai tu, sila tanda tangan. Kita nak tengok siapa yang menyemak ni. Siapa yang mengesahkan dokumen-dokumen tu lengkap atau tak lengkap. Semak. Kalau laporan pemeriksaan perubatan, okey, kita teruslah. Kalau di BPPS ni kita ada bagi taklimat lapor diri. Semua maklumat kita dah nyatakan dalam taklimat lapor diri. Kalau pegawai yang baru tu tidur, berangan, itu yang banyak soalan-soalan ataupun perkara-perkara yang terlepas. Nanti dia tanya balik. Kita kata, dah maklum dah masa taklimat. Atas 1972 kena hantar, baru kita boleh jana. Kita dah nyatakan bila masa taklimat. Selagi dokumen tak lengkap, selagi tu kita tak boleh jana nombor pekerja. Lepas tu, dah selesai, kita akan bagi slip pengesahan lapor diri. Dekat slip tu, kita ada sebut kat mana dia perlu melapor diri. Kalau di BPS ni kita lah, kalau untuk Sungai Buloh, untuk Puncak Perdana, Puncak Alam dan kita kepada rektor. So maksudnya dah faham lah Dalam surat penempatan pun kita dah sebut dia tempat kat mana. Okay, lepas tu staf terus pergi ke PTJ berkenaan, lapor diri kepada ketua PTJ ataupun bahagian yang berkenaan. Lepas tu PTJ hantarlah dokumen lengkap. Kalau di cawangan semua kena hantar semua kepada kami yang original. Kalau di PTJ tu, ketua PTJ ataupun bahagian pentadbiran majukan yang Akta 1972 tu. Biasanya itu saja yang kami bekalkan kembali bersama dengan staf baru tu sebab dia kena ada tanda tangan ketua PTJ berkenaan. Pulangkan segera supaya kita boleh proses untuk penjanaan nombor pekerja, gaji dan sebagainya. Itu penting Kita saling ingat mengingati. Jangan lambat-lambat. Contohnya kalau lapor diri 1 bulan tu, janganlah hantar dokumen atas 1972 pada kami. Kalau yang di Shah Alam di kampus Selangor ni, janganlah hantar pada kami 24 bulan. Nanti bila tarikh loading gaji tu tak boleh nak meet, dia dah miss 1 bulan depan dia punya gaji. Dah kena tunggu 1 bulan lagi. Right? Ini senarai semak ni. Bawah tu ada tuliskan tanda tangan siapa dan cop kalau boleh cop lah. Kita semua dibekalkan dengan kita punya cop scan kita punya. Kalau tak lengkap tulis kat situ. Kalau tak not applicable tulis not applicable. Ada masalah pun. Ini lampiran A, borang pemeriksaan perubatan untuk calon luar, dan lampiran B untuk calon yang dalam perkhidmatan UiTM sama ada tetap ataupun kontrak.
Jangan salah borang. Senarai semak lapor diri ni untuk ditanda, bukan dihantar kosong kepada pihak kami. Okey, yang ini boleh ya tengok tarikh akhir terima input gaji ni tahun 2019 lah. 2021 saya tak kira belum kami tak nampak lagi. Tapi untuk gaji bulan 1 tarikh akhirnya hari ni. So siapa yang hantar hari ni kami minta maaf lah sebab memang tak dapat proses. Sebab proses nak key in lapor diri ni ambil masa. Ambil masa nak kena key in, semak, nak kena sediakan file, hantar ke SDG. Right. So yang ni semua pihak pentadbiran saya rasa boleh nampak kan. InsyaAllah nampak Kalau tak boleh nampak tu boleh minta lah dia punya jadual terima input semua tu daripada BPPS ataupun unit LPG, PSK. Okey, perkara-perkara yang perlu dilakukan dan jangan lakukan. Perlu lakukan, pastikan dokumen peribadi baru dipalang. Kita buatlah, keluarkan sedikit modal buat cop kan untuk ATM saja. Cop senang. Kan kita nak palang-palang kan habis dah buat pen. Takut tercicir. Okey, gunakan kalau di cawangan nak hantar ke sini, gunakan Khidmat Courier Express. Kita nak hantar surat dokumen surat dokumen kepada kami ataupun pada calon surat tawaran, gunakan Khidmat Courier Express ataupun daftar tu. Alamat penerima yang betul, alamat BPS yang betul, kena hantar bahagian pengambilan dan penempatan staf. Jangan hantar kepada pejabat pendaftar je, kepada BPPS. Nanti pejabat pendaftar lambat sampai ni, tak tahu. Pejabat pendaftar ni kan banyak bahagian kan, tak kisahlah pula. So hantar kepada ketua BPPS untuk dokumen-dokumen lapor diri. Dulu saya sukalah ingat rakan-rakan dekat cawangan tu, saya kata tak payahlah post lambat kan, biasa pemandu selalu turun Shah Alam tu, kirimlah dengan pemandu cepat, nanti kita boleh proses cepat dokumen-dokumen tu supaya mereka boleh terima gaji pada bulan yang seterusnya. Tak payahlah mereka ni tunggu 2-3 bulan kesian Okey, maklumkan kita ada tanggungjawab untuk maklumkan kepada staf-staf baru tu. Kita minta lah staf-staf baru tu dimaklumkan mengenai isu-isu perkara ni lah. Maksudnya bila nak dapat gaji, apa dokumen yang perlu dilengkapkan, right? Tolong jangan kumpul dokumen lapor diri yang berbeza tarikh. Maksudnya hari ni 1 bulan, lepas tu 16 bulan kumpul, nanti 20 hari bulan baru hantar semua. Jangan macam tu. 1 hari bulan selesai, 2 hari bulan hantar pada kami. 16 hari bulan lapor diri, 17, 18 bulan hantar pada kami. Supaya kita boleh cepatkan proses penjanaan nombor pekerja tu. Yang ni. Staf baru akan menerima gaji pertama selepas 3 bulan. Ini tidak benar Ini tidak benar. Kalau dokumen lengkap, sebelum tarikh input gaji tu sampai kita dah siapkan, dia boleh dapat je gaji pada bulan yang seterusnya. Tolonglah jangan guna pakai borang-borang lama bila hantar dokumen ke BPPS. Kita dah banyak kali hantar borang ke mas kini. Borang saya makan dokumen semua tu. Jangan bagi, dan akhir saya jangan bagi salah direction pada staf baru. Kita baru kan? Dia kena bantu dia. Okey, ini apa itu PDPA ini boleh secara ringkas lah nama, alamat tu kena, IC semua tu kita kena chop lah Ini satu kesalahan kalau kita menyalahgunakan maklumat-maklumat peribadi. Satu kesalahan sebenarnya So kena jaga kerahsiaan untuk PDPA ni borang senarai semak serah dokumen lapor diri. Kita ulang sekali lagi ni dia borang biodata. Okey, baik. Borang biodata peribadi ni tolonglah isi dengan lengkap. Maklumat disediakan, maklumat dinyatakan dengan betul nombor KWSP. Kalau contoh ni calon tu atau pegawai baru tu tak pernah kerja, tak ada nombor KWSP, minta mereka buat nombor KWSP tu. Sekejap je pergi KWSP, boleh dah register, dia boleh dapat nombor. So pastikan nombor KWSP ni ditulis dalam borang. Kalau tak, kita anggap dokumen tu tak lengkap. Okey. Keluarga.
Ni keluarga siapa? Kalau kata ada salinan sijil nikah dia, kad penalan, suami isteri, sijil lahir, akuan cerai, kalau statusnya duda ataupun balu ataupun janda kan. Kalau balu tu taklah persedia kematian lah. Anak angkat kena ada surat pengesahan daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, kad OKU. Itu semua kena nyatakan. Kalau dah ada 6 orang, kena ada dia punya salinan dokumen. Ibu bapa, tolonglah isi penuh Kalau dia kata ada ruang untuk tik tu, tik lah yang mana satu. Jangan tinggalkan kosong. Sebab kita tak boleh nanti kita tak nak beranggapan. Kita nak yang betul. Nanti kita tengok nama bapak dia lain, nama dekat orang lain. So nanti ada banyak anggapan yang tak betul. Okey, borang lembaga hasil ni yang original ni sila majukan ke LHDN terdekat dengan cawangan. Tak perlu majukan yang original pada kami. Nak hantar yang panggil salinan okey. Yang original boleh majukan terus. Kampus cawangan majukan terus kepada cawangan-cawangan lembaga hasil yang terdekat dengan tuan-tuan dan puan-puan. Pendaftaran majikan, kerja untuk perkeso. Ni dia kontrak sementara kita buatlah perkeso. Akuan akta rahsia rasmi 1972 ni kena tanda tangan, jangan lupa tanda tangan pegawai baru dan juga tanda tangan ketua bahagian ataupun ketua jabatan. Yang ni tadi sekali kata SAJ dengan BPHL hantar ke unit integrity. Dah selesai isi, hantar ke unit integrity. Inilah pendiri pelantikan semula. Dia mudah je Lepas kita hantar surat, akuan terima, hantar borang perjanjian perkhidmatan tu, hantar kepada kami. Nanti kami buat semakan dan kita terus hantar ke BPO untuk update terkini. So baru kita punya gaji tu untuk bulan-bulan akan datang tu boleh bergerak. Kalau tak hantar akuan penerimaan dengan borang perjanjian perkhidmatan tu, kita tak boleh update Tidak ambil perhatian itu. Ini sistem hasil. Kena chop lah ataupun tampal tempat yang betul sama ada dekat sini ataupun dia chop. Biasanya kalau kita pergi lembaga hasil tu dia pandai tahu dah chop nak kat mana. Tapi yang kita lihat stem hasil ni, stem hasil ni kita tampal kat sini dia tunjuk arrow tu. Chop di muka surat pertama atau kedua. Jangan kat belakang lah. Kadang-kadang tu kita pernah jumpa dekat belakang dia letaknya. Stem tu dia tampal. Jangan salah tampal. Tarikh-tarikh yang perlu diisi dalam surat perjanjian perkhidmatan. Tarikh pembatalan stem yang kita chop stem tu berapa bulan. Contohnya 31 Disember tulis kat situ tarikh pembatalan stem bila. Contoh tarikh pembatalan stem bila kan. Tahun tu ikut tarikh mula lapor diri. Kalau first time ikut tarikh lapor diri yang tu. Kalau tak ikut dia tempoh kontrak yang kita nyatakan dalam surat tawaran lantikan semula tu. Okey, ada terdapat beberapa pindaan dalam surat perjanjian perkhidmatan berkenaan dengan cuti, pembayaran ganjaran dan award gantian cuti rehat. Ini kalau siapa pegawai kontrak bolehlah semak dokumen kontrak atau syarat-syarat perkhidmatan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Inilah implikasi sekiranya maklumat lapor tidak lengkap atau salah. Data tidak berintegriti dalam STAR dalam Hermes. Sebab dia link kami ni hanyalah pembuka gate. Semua tu sebenarnya untuk tuan-tuan dan perempuan juga. Untuk pegawai-pegawai kita juga. Kalau tak lengkap, nanti tak boleh nak masuk Hermes. Nanti pergi hospital, tengok-tengok ada nama kita je. Tak ada nama isteri, tak ada nama anak, tak ada nama suami, tak ada nama ibu bapa. So kena hantar. Itu sebenarnya yang kita nak sangat tu. Semua dokumen-dokumen tu. Kalau tak lengkap, lewat terima gaji. Lambat terima gaji, salahkan kami. Tapi dokumen tak lengkap. Kita email, kita call, maklumkan tak sampai lagi ni. Tapi still tak bagi, kita tak boleh proses. Kita tak proses. Kemudahan perubatan, kalau tak ada, nanti tak ada maklumat, kan nak dapat kemudahan perubatan. Tidak boleh daftar aplikasi sistem. Tak boleh nak dapat email, tak boleh masuk Aista Portal, tak boleh masuk File e-Portal. Nanti nak masukkan nombor gaji kan. Kalau di Shah Alam ni lapor diri, kena masuk sendiri lah nombor gaji tu. Guna File e-Portal.
Benda hari tak nak dah, takut salah type ke masuk akaun orang lain. So kita type sendiri. Kalau kita yang salah type, maksudnya masuklah tempat lain. So kena hati. Tak boleh mohon kat staff, kat access, lekat kenderaan tak boleh. Urusan dengan agensi luar pun ada masalah. Tempoh sebenar perkhidmatan pun tak tahu. Kadang-kadang tu, yalah, kadang kita dah lapor diri, sebulan lepas tu nak letak jawatan. Tapi dalam sistem tak ada lagi maklumat. Susahlah. Kita punya perkhidmatan tu tak ada. Kita ni tak wujud lagi kat UiTM. Tapi kita dah kerja dah. Okay, sekian itu saja. Perkara yang mampu saya share dalam tempoh 1 jam ni. Alhamdulillah. 1 jam ni. So kalau ada soalan, InsyaAllah saya cuba jawab dalam tempoh setengah jam ni. Kalau tidak, saya jawab kemudian ataupun tuan-puan boleh email kepada saya untuk saya jawab kemudian. Okey, saya kembalikan kepada Cik Zahurin lah, moderator hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Sri Kesuma. Saya dalam sedang mengumpulkan beberapa soalan yang saya cuba untuk bacakanlah pada pagi ini. Sekarang ni saya nampak ada lebih kurang 17 soalan. 17 soalan berserta dengan 2 cadangan penambahbaikan yang saya telah kumpulkan di sini. Kalau boleh, kalau ada soalan-soalan lain, janganlah diisi di sini. Sebab saya takut saya tak mampu nak bacakan semua. Boleh terus memaklumkan atau menyalurkan soalan-soalan tersebut ke bahagian-bahagian tertentu lah. Bahagian pengurusan pengambilan staf dan penempatan staf. Okey, saya cuba bacakan soalan yang pertama. Tapi sebelum saya bacakan soalan yang pertama tu, saya ingin bertanya pada Puan Siti Kesuma lah. Saya difahamkan kaedah pengambilan staf ni telah berubah daripada kaedah manual, kita terpaksa hantar orang, dokumen yang belum melalui pos dan sebagainya, kepada kaedah online. So tahun bila proses itu telah berubah, Puan? Tahun bila ya? Saya tak ada exact juga. Tapi sebelum saya join UiTM pun dah online dah pun. Dah online. Tahun 2000 saya mohon tahun 2009. Dah mohon dah melalui dalam talian. Especially untuk jawatan pentadbiran lah. Tapi untuk jawatan akademik baru je. Ini tahun yang tahun yang kedua kita laksanakan akademik secara dalam talian. Okey. Berapa banyak permohonan yang diterima sepanjang pengalaman Puan lah yang kita terima di bahagian pentadbiran ni? Ada 100,000 lebih? Permohonan ya. Untuk tahun 2020 ni kita untuk di BPPS saja untuk tahun 2020 ni kita ada terima kurang lebih tak sampai 100 lah sebab kita ada buat satu iklan saja. Kita terima lebih daripada 20,000 permohonan. 20,000. Tapi tahun lepas tahun 2019 kita ada banyak jugalah. Tahun 2018 lebih daripada itu sebab kita ada keluar 2 iklan. Oh, I see. Okey Puan, saya nak merujuk kepada soalan-soalan lah. Yang pertama, saya tertarik dengan soalan yang pertama ni. Daripada Encik Hamzah Amzah. Soalannya berbunyi, adakah satu kesalahan bagi pihak urusia membuat panggilan temu duga jika calon bukan dalam bidang yang sepatutnya? Saya rasa ini untuk calon akademik saya rasa ni. Bagaimana Puan? Okey. Adakah satu kesalahan Dia tak salah tapi dia tak teratur. Saya tak berani cakap salah ni. Salah ni macam besar Dia tidak teratur lah. Dia merugikan kita. Merugikan pihak urusia. Sebab kita dah tahu calon tu bukan bidang sepatutnya. Contohnya kita nak cari calon dalam bidang Islamic banking contohnya. Islamic banking tapi kita panggil temuruga calon kejuruteraan. Memang tak kena kan? Tak kena. So jadi tak teratur lah. Dia akan melibatkan kos kepada pihak UiTM. Pihak kita. Jadi kenapa kita nak bazirkan masa? Kenapa kita nak bazirkan duit? Kita cari calon yang betul sesuai dan kita tak nak bagi harapan palsu kepada calon. Betul. Terima kasih Puan atas penjelasan yang ringkas dan padat. Soalan yang kedua Puan pengambilan staf akademik daripada Puan Aniza. Bahagian admin dah asingkan mengikut syarat bidang yang sama, tetapi ketua pusat pengajian pilih calon tersebut kerana kekurangan calon PhD. Kadang-kadang dekan pun nak calon tersebut. Apa yang harus kami lakukan? Ini mohon pandangan daripada pihak Puan.
Mohon pengalangan sharekan pengalaman bagaimana pihak bahagian BPPS melakukan. Okey. Saya macam inilah kita ni sebagai pentadbir, kita perlu nasihat lah Kita cakap lah, bagi tahu kalau bidang yang mengikut syarat bidang yang sama, kerana kekurangan calon PhD. Kekurangan dia bukan tak ada. Dia ada dua perkara berbeza kat situ. Kurang dan tak ada. Kalau tak ada, sama ada kita boleh iklan semula, ataupun kalau kita nak kita nak kena tengok lah dia nak mengajar apa. Dia nak mengajar diploma ke, degree ke, kan? So, dan kita tengok juga bidang itu memang susah nak dapat calon ke? PhD atau kan kadang-kadang tu bidang pendanaan mudah sangat dapat. So tak boleh lah kadang-kadang mereka pun nak calon tersebut. Macam mana? Kadang-kadang tempat tu pun main peranan juga. Sebagai contoh Sabah Sarawak. Memang susah untuk mendapatkan calon PhD. Betul, faham. Jadi kita sebab kat sini mengikut syarat, sebab dia kata kekurangan saya kalau kurang ni maksudnya ada. Kalau tak ada tu lain cerita. Betul. Bila kurang ni macam ada calon PhD. Ada, kita boleh pilih calon PhD tu. Panggil calon PhD, kita tengok apa dia punya, kalau kita panggil, kita tengok dia ni memang tak boleh mengajar apa semua, kita boleh justify, tak ada masalah. Tapi kalau ada calon PhD, kita tak panggil calon PhD. Kita panggil calon yang tak ada PhD. Tu tak betul lah. Tu tak teratur lah. Ya. Okey, terima kasih Puan Siti. Soalan yang seterusnya daripada Encik Afizul Sobri berbunyi begini. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam iaitu SPA telah melaksanakan dasar one step lower bagi pendaftaran atau permohonan pekerjaan. Dasar ini dilihat bersesuaian untuk melantik staf pada grade tertentu dengan kelayakan yang sepatutnya. Adakah UiTM turut melaksanakan dasar ini atau sebaliknya? Cantik soalan ini. Boleh jawab Puan? Okey. Cik Afizul, terima kasih Cik Afizul. Kenal dia dasar one step lower. Maksudnya kalau dia ada degree dan diploma, dia boleh mohon diploma, betul? Bukan, maksudnya begini. Kalau jawatan tu, jawatan yang memerlukan kelayakan diploma, kelayakan SPM contohnya kan. Hanya pemohon diploma saja yang boleh mohon jawatan. Pemohon diploma ada ke bawah saja boleh mohon jawatan. Manakala kalau yang memiliki degree tidak boleh mohon jawatan tersebut. Contohlah pegawai, contohlah jawatan yang memerlukan kelayakan SPM. Hilang Cik Zahrin. Cik Zahrin datang. Cik Zahrin tiba-tiba hilang dari pejabat barunya. Ada. Okey. Ada. Kita dekat UiTM ni, kita ada yang kalau BPS lah kita ada sistem e-pengambilan. Dalam sistem e-pengambilan tu, kita dah lock. Kalau dia nak pilih contohnya, dia boleh pilih, dia boleh mohon, siapa boleh mohon kalau dia dalam pilihan dia mula-mula dah sebut dah isi nama apa semua, profil peribadi tu dia pilih. Masuk dengan apa? SPM, PMR, masuk dengan diploma atau degree. Kalau dia pilih degree, dia hanya akan keluar jawatan-jawatan yang degree saja. Jawatan-jawatan 41 saja. Kalau pentadbiran lah kalau akademik dia akan keluar jawatan-jawatan dia klik pensyarah tu dia dah keluar dah jawatan-jawatan berkenaan. So kita tidak ada sekatan sebenarnya contohnya dia pilihan pemohon sendiri. Kalau contohnya dia ada degree, dia ada diploma, tapi dia klik untuk mengisi jawatan PMR ataupun SPM. So jawatan-jawatan yang akan keluar yang boleh dipilih oleh pemohon hanyalah jawatan-jawatan grade 19 saja. Sistem yang akan melakukan Ya. Okey. Kita beri peluang kepada pemohon untuk memilih. Pemohon yang pilih sendiri, dia nak masuk dekat kelayakan ataupun grade yang mana. Macam tu. Tapi kalau dia tak ada diploma, tapi nak mohon diploma, tak boleh lah. Macam tu. Saya juga tertarik dengan soalan nombor 7 ni daripada Adib Zakwan Al-Qayyum Syahbudin pada pukul 10.44 pagi. Siapa sekali satu. Saya ada pertanyaan, waran perjawatan ini akan dipengaruhi atau tidak dengan kelulusan bajet kerajaan semasa?
Example, bilangan pelantikan dipotong dan sebagainya. Contoh seperti pemotongan bajet untuk tahun 2021. Itu soalan pertama dia. Soalan kedua, saya diberitahu bahawa keputusan penjawatan akademik semuduga bulan 8 yang lepas baru mula diberitahu secara berkala. Jadi, dalam masa berapa lama pemohon perlu menunggu mendapat keputusan jawatan itu, sebab ada yang dah dapat keputusan minggu lepas tetapi sebahagian besar masih tidak dapat panggilan atau email. Kerana ramai tanya fakulti dan fakulti pun tak tahu nak jawab apa. Mohon pencerahan. Terima kasih. Okey. Saya cuba cari soalan ni Cik Zahuri ni sebab soalan ni panjang Panjang ha? Tak jumpa pula. Yang pertama, soalan dia, adakah perjawatan ini dipengaruhi atau tidak dengan kelulusan bajet semasa? Kelulusan jawatan ni. Waran perjawatan dipengaruhi atau tidak dengan kelulusan bajet kerajaan? Kelulusan perjawatan dengan bajet kerajaan. Ya. Sedikit sebanyak ya. Sedikit sebanyak akan adalah ada dia punya kata orang tu apa impact macam itulah. Dia ada kaitan dia tu. Kelulusan pengisian yang dikeluarkan oleh agensi pusat, sebab kita kelulusan warrant ataupun kelulusan pengisian ni daripada agensi pusat emolument masih daripada MOF, maka sedikit sebanyak memang akan ada sejejas lah dengan bajet kerajaan Malaysia. Tetapi buat masa sekarang ni alhamdulillah UiTM masih lagi menerima kelulusan pengisian warrant yang banyak juga daripada agensi pusat. InsyaAllah tak ada masalah. Sebab tu kita masih boleh rekrut. Tahun ni banyak macam hospital kan, kalau kerajaan tak bagi warrant kelulusan pengisian, macam mana hospital kita nak bergerak kan, nak buat. Betul. Bagi soalan kedua ni saya rasa better Encik Adib terus berhubung terus kepada bahagian pengurusan pengambilan dan penempatan staf lah. Saya rasa macam soalan ni panjang sangat, saya nak faham pun payah sikit. Saya terus kepada soalan seterusnya. Surat tawaran Surat tawaran. Surat tawaran. Okey, macam gini kita pun maklum mengenai pandemik baru-baru ni. Memang kita kita keluarkan iklan pada bulan 2, tutup bulan 3. So selepas tu kita terus PKP. PKP yang first kali tu memang kita tak boleh laksanakan. Tak boleh nak laksanakan temuduga pada masa berkenaan. Jadinya memang ada sedikit kelewatan untuk jawatan pentadbiran, jawatan akademik memang ada sedikit kelewatan. Kita buat temuduga dan juga kita panggil dah temuduga masuk MSM, surat tawaran so bila kita punya penjadualan tu dah lari, so kita sekarang ni bekerja dengan satu jumlah yang besar. So sebab itu kita keluarkan surat secara berperingkat mengikut kelulusan MSM dan juga tertakluk kepada dokumen-dokumen lengkap lah. Ada beberapa persyarat yang perlu kita ikuti sebelum surat tawaran berkenaan dapat dikeluarkan. Sebab itu ada yang dah dapat surat tawaran, ada yang masih dalam proses menunggu lagi. Walaupun proses temuduga telah pun berlangsung. Tapi saya rasa dah banyak dah surat-surat tawaran akademik pun dah banyak keluar dah. InsyaAllah dalam masa terdekat ni, saya rasa dalam Januari ni insyaAllah lah. Jangan saya merubah sikit puan sebab kita pun faham pandemik COVID-19 ni merubah kita punya norma kerja kita sekarang kan. Ya, betul. Banyak berubah. Banyak berubah. Dari tak tahu jadi tahu. Itulah. Sebelum ni kita buat tak pernah ada perkongsian Betul. Tak ada perkongsian, tak ada webinar. Sekarang ni dah penuh dengan webinar. Ya. Hari-hari kita ada kan. Soalan seterusnya, saya cuba bacakan. Apakah kriteria yang membolehkan seorang calon dipanggil temuduga selepas menduduki ujian secara atas talian? Mohon pencerahan. Daripada Puan Asmiza, Cik Asmiza Surba. Apakah kriteria selepas kita datang kita buat ujian online tu, apakah kriteria yang untuk membolehkan seorang dipanggil untuk interview? Kriteria. Kriteria dia dah kena dapat peperiksaan itu hanyalah satu kaedah cara untuk saringan. Jangan salah faham. Sebab dia sama juga dengan proses saringan yang biasa secara manual yang tak ada melalui peperiksaan. Satu kaedah yang mana apabila kita menerima permohonan yang banyak, yang agak sukar untuk kita membuat nak buat saringan tu,
penetapan kriteria. Contohlah kalau kita buat penetapan kriteria paling mudah contoh kalau kita letak 3 CGPA 3.5 dan ke atas. Tapi yang mohon tu mungkin daripada pelbagai CGPA dan ada juga yang universiti yang tak ada CGPA. So nanti sistem tak boleh baca satu. Lepas tu saya rasa macam tidak menepati secara keseluruhan kriteria yang kita nak kan. Jadi kita jadikan peperiksaan itu sebagai satu kaedah saringan. Kita bagi sebab dalam peperiksaan kita ada dia punya modul kan berapa subjek-subjek yang perlu dijawab tu. Jadi itu adalah salah satu kaedah saja dipanggil peperiksaan ataupun ujian bagi macam contoh F hari tu ada ujian. So itu satu kaedah untuk kita. Berdasarkan kepada skim masing-masing kan? Jadi kriteria dia tu lepas exam tu of course bila exam ada markah. Betul. Kan exam ada markah. Daripada situlah kita tengok untuk dipanggil temuduga. Sama ada secara atas talian atau dalam talian ataupun secara manual. Yang dulu hari tu kita buat dalam manual kan. Kat tahap sekarang ni kita buat dalam talian. So itulah dia. Daripada markah itu kita tengok. Jelas semua. Okey, yang seterusnya saya cuba melangkau beberapa soalan. Tapi soalan masih ada dalam simpanan kami. Jadi kami akan cuba jawab secara personal kepada tuan-tuan lah. Cuma saya nak soalan yang nombor 10 pula ni. Saya melangkau soalan-soalan daripada HAH to everyone. Adakah proses pengambilan staf kontrak menggunakan tabung amanah menggunakan proses rantikan yang sama? Okey. Untuk tabung amanah, untuk tabung amanah ni dia bergantung kepada PTJ ataupun PTJ lah Tapi sebaiknya kita advisekan ikutlah skim yang telah dinyatakan. Proses tu kita iklankan supaya kenapa kita iklan dan buat proses sebab kita nak ketelusan. Kita tak nak proses kita itu boleh dipertikaikan. Kita tak nak adanya berlaku kata-kata dari luar mengatakan kita ni bias atau ada favoritism dan sebagainya. Kita nak semua benda tu ikut peraturan dan teratur. So iklan seperti biasa. Buat saringan dipanggil temuduga kalau boleh. Kalau contohnya nak keluarkan iklan pegawai eksekutif kan, ikutlah skim penolong pegawai takbir. Kenapa kita advise buat begitu? Sebab ada kes dulu pegawai kontrak kita atas rantikan tabung amanah yang tidak mengikut skim. Tapi dia dah kerja lama kita 10 tahun kan, bila dia mohon tetap dia tak pernah dapat dipanggil temuduga. Betul Jadi kita semak kenapa? Rupanya bahasa Melayu dia tidak kredit. So kita tak bolehlah nak panggil dia untuk temuduga. Kan? Jadi kalau boleh, bila kita lantik seseorang tu ke dalam UiTM sama ada dalam menggunakan tabung amanah ke menggunakan peruntukan yang ni, pastikanlah mereka ini ikut syarat skim supaya memudahkan satu hari nanti kalau mereka ni nak mohon jawatan tetap dengan UiTM, kriteria ataupun syarat kelayakan tu tak ada masalah dah. So sebolehnya buatlah proses sama dengan kita ni. Ada interface ke apa ikutlah. Sebab bagi kami rasanya itu untuk ketelusan macam tadi isytihar kepentingan dan sebagainya supaya kita punya proses itu tidak dipertikaikan oleh mana-mana individu. Pada dasarnya itu kan kena ikut proses yang sama lah kan. Mudah. Ya, proses. Okey, saya tertarik pada Cik Muhammad Hashimi Abdullah ni. Banyak soalan dia ni. Yang pertama sekali, Assalamualaikum Puan. Kalau boleh dicadangkan, nombor staf baru terus dijana semasa surat tawaran dikeluarkan. Memandangkan sematan dokumen telah dibuat dalam proses temuduga. Ini bagi mengelakkan staf baru lewat terima gaji. Itu soalan pertama dia. Soalan ataupun cadangan yang pertama daripada dia. Manakala yang kedua, kalau boleh sistem pengambilan staf secara online di Shah Alam dipanjangkan ke kampus Cawangan. Terima kasih. Ada apa pandangan Puan? Yang pertama tu Okey, terima kasih atas soalan tu. Okey, yang pertama tu surat tawaran tu bagi nombor pekerja. Okey, iaitu rasanya macam tak sesuai sebab kita tawar baru. Tak semestinya mereka melapor diri. Tak semestinya. So, sebab itu kita ada penambahbaikan insya-Allah dalam sistem HR2U yang akan dilaksanakan. Bila dia menerima dia klik menerima jawatan, masa tu ada proses dah siap dah semua. Dalam HR2U kita memang dah ada dah modul tu insya-Allah, tak ada masalah.
kita nak mempercepatkan proses gaji tu. Sebab nombor pekerja dia tidak kadang-kadang tu kita bukan tak nak generate nombor pekerja. Sebab kita tak nak ada masalah. Sebab masalahnya begini. Bila kita generate nombor pekerja, dokumen tak lengkap kan? Sebab masa temuduga tak semua dokumen ada. Contohnya pemeriksaan perubatan tak ada. Akun sumpah tak ada. Betul? SAJ tak ada. So benda-benda atas nombor 72 kita tak bagi masa kita proses masa temuduga kita tak bagi kita minta dokumen asas pun kadang-kadang calon tak boleh bawa. Contohnya saya makan surat pengesahan majikan, kita minta kan salinan sijil lahir ibu bapa. Tu pun kadang-kadang calon tak boleh sediakan semasa temuduga. So yang itu untuk tawaran memang kita tak boleh lah generate nombor kita. Tapi insya-Allah dalam H1U bila penam atau calon itu menerima dia klik kat situ terima tawaran jawatan tu, insya-Allah lepas tu prosesnya akan lebih mudahlah. Dia akan kena dia kena upload dokumen sendiri, so kita akan verify. So masa lapor diri tu dah clear, tak ada isu apa-apa, betul boleh pergi P3J. Dah ada dah nombor pekerjanya, dah ada nombor filenya. So insya-Allah kalau lengkap tu dia terus boleh diproses untuk pembayaran gaji. Soalan kedua tadi apa Cik Zauran? Lupa pula saya. Cik Zauran? Saya ada ni. Yang soalan kedua tadi apa Cik Zauran? Okay, kejap. Kalau boleh sistem pengambilan staf secara online seperti di sana dipanjangkan. Okey, insya-Allah H1U tu nanti dah ada dah. H1U nanti kita akan permudahkan urusan pengambilan di untuk kampus Cawangan juga. Nanti kita buat macam one stop center je. Kita keluar satu iklan, calon boleh pilih Cawangan mana dia nak pergi. So nanti Cawangan proses daripada permohonan itu saja. Kita akan kurangkan duit universiti juga untuk keluarkan iklan banyak-banyak kali. Alright? Okey. Saya rasa cukup setakat ini sajalah. Dengan diam tak diam kita dah hampir secara jam 11 pukul 5 pagi. Dah lebih daripada 20 minit kita bersiaran. Sepatutnya sampai pukul 11 saja. Saya soal jawab pun setelah itu saja yang saya mampu bacakanlah soalan pada hari ini. Walau bagaimanapun, soalan tuan-tuan dan perempuan kita akan panjangkan ke bahagian pengambilan dan penempatan staf. Kita tidak akan kita tidak akan mengabaikan soalan-soalan tersebut. Walau bagaimanapun kita akan cuba. Kalau ada soalan-soalan lain ataupun soalan masih tidak dijawab, boleh panjangkan soalan tersebut ke bahagian berkenaan. Kalau kita nak layan soalan semua, banyaklah ni. Okey. Kamera pun, saya punya kamera ni pun kejap ada, kejap tak ada. Dia macam tahu-tahu, macam berui kita kan. Saya pun tak sabar-sabar nak tengok bunga api malam ni. Okey ke? Itulah, terima kasih pada Puan Siti Kusuma. Terima kasih juga kepada pemangku pendapatan kita, Puan Alfina Bakar. Kerana inisiatif beliau, webinar ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sesi perkongsian ini dapat dijalankan. Itu sesi kali ketiga lah. Okey, terima kasih kepada Puan Siti Kusuma Tambung atas perkongsian yang amat berguna. Kalau tuan-tuan ada soalan lagi, boleh terus majukan soalan tersebut kepada bahagian pengambilan dan penempatan staf seperti mana saya melakukan tadi. Kita tidak mampu untuk menjawab semuanya pada hari ini, pada masa ini kerana kesenangan waktu yang sangat-sangat mencemburi kita. Okey, mohon maaf sekiranya ada soalan-soalan yang tidak dapat dibaca ya, kerana kesenangan waktu. Saya tak mampu nak baca semua. Banyak sangat soalan yang tiba-tiba muncul di saat-saat akhir ni. Tadi saya dah kumpulkan ada 17 soalan. Rasa Puan semua pun dah penat dah, sejam dah bersiaran dengan kita. Untuk pengesahan kehadiran, saya telah sharekan link untuk tuan-puan mendaftar kehadiran bagi program ini. Maka dengan ini berakhirlah Upskill at DPD Seri 3 dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada program akan datang. Saya merakamkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir dan mendengar sesi ini. Soalan-soalan tuan-tuan kita akan rekodkan dan kita akan perhalusi, dan kalau soalan itu tidak dijawab di sini, mohon majukan soalan itu kepada bahagian pengurusan pengambilan staf dan penempatan staf ya.
Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Selamat tahun baru. Selamat tengok bunga api. Waalaikumsalam. Terima kasih. Banyak sangat soalan ni. Saya tak mampu nak baca. Banyak sangat. Sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih Mbak Sisi. Lauren. Sama.